tanya sampai bila-bila lah, sebab tak buka kamera tak berani bersuara gitu. Hampir bila masa nak pandai kalau tak nak tanya. So dalam yang bracket power, dia tak semestinya MX tambah C tau. Tak semestinya. Dia boleh jadi juga kuasa 2. Dan apa-apa sahajalah dia nak letak, boleh jadi apa-apa sahaja. Sama juga yang set ni, dia boleh jadi MX tambah C, dia boleh jadi X kuasa tambah BX. So yang ni kalau kita differentiate, of course cikgu buat warna merah untuk tempat yang orang biasa lupa. So power front, power minus 1 tu biasa je orang tahu. Yang orang lupa adalah untuk beza dekat dalam. So cikgu akan tulis anak panah dan ke belakang. Yang tu cikgu wajibkan semua orang tulis. Kalau kamu tak buat yang tu, kamu akan terlupa. Dia punya percentage of forgetting is probably around 95%. Banyak itulah bilangan pelajar yang lupa untuk beza dekat dalam. So kita revise sikit yang kuasa bracket ni. For example, punca kuasa 3 kepada 3x kuasa 2 tambah 8x. This is probably the medium one yang kita kena differentiate. So soalan yang malas, dia akan terus tulis d per dx. So dia tak pakai bahasa. So kamu kena fahamlah simbol d per dx tu adalah untuk mencari pembezaan kepada yang purple tu. So cikgu nak kena ubah dulu bentuk dia. Cikgu tak boleh nak pakai rumus lagi sebab dia masih lagi tidak berada dalam sama ada single, sama ada bracket power. Dia tak masuk dalam kategori itu lagi. So kita kena ubah dulu jadi bracket power. So power berapa kerja dekat sini? Power berapa kerja dekat sini? Fatin Nur Uzma, power berapa dia kerja di? 1/3. 1/3, thank you. So cikgu masih lagi belum menggunakan rumus power front, power minus 1, beza dalam. So selagi tu tak boleh buang simbol d dx yang kita ada kat depan ni. So once cikgu dah start guna formula, so cikgu dah bawa 1/3 pergi depan, janganlah tulis d per dx tu sebab kita dah start membuat pembezaan. Kita dah start cari differentiation. So power front, stay, power minus 1. Lepas tu cikgu memang akan wajibkan semua pelajar awal-awal ni ambil yang dalam ni and then differentiate letak belakang. So differentiate letak belakang tu jadi berapa? Siapa boleh teka? Jadi apa kat belakang? Apa kita dapat dekat belakang? 6x tambah 8. 6x tambah 8. So 2 kali 3 6x, 8x kat dalam tu pun case yang single. So jadinya beza yang dalam ni pun kalau kamu tak mahir single punya pembezaan, dia akan jadi crash, susah sikit lah. So kita kena mahir yang single dahulu. So cikgu tak nak panjangkan cerita, kita dah buat banyak kali dah yang ni. So case yang ketiga adalah case yang baru. Kamu tengok daripada video. So I'm gonna slow down this one. So case yang ketiga, untuk case y sama dengan uv. So u tu adalah function dalam x, v pun adalah function dalam sebutan x. So function dalam sebutan x ni maksudnya dia ada dua case lah. Dia ada dua case untuk u, sama u tu boleh jadi case single ataupun u boleh jadi case yang ada bracket whatever inside dan power. So dia boleh jadi ada dua-dua case. Sama juga g boleh jadi case. Boleh jadi case single juga dan dia boleh jadi case power bracket. Cuma kita kalau dua-dua single, kita tak pakailah UV. Kalau dua-dua single, macam contoh y sama dengan 2x kuasa 3 darab dengan 3 set x. Ni janganlah pakai UV. Sebab single dengan single kita boleh gabungkan pakai hukum indeks dulu. Let's say cikgu permudahkan, cikgu akan dapat 2x kuasa 3 darab dengan 3x kuasa setengah. Adakah yang ni boleh digabungkan ataupun tidak? Boleh gabung ke tidak boleh gabung? Macam kerik-kerik betul budak Naim hari ni. Kau kena langgar dengan apa? Nuklear ke apa? Macam kelas Azwa Uzma dengan Ainul je ni. Tak, Mana orang lain? Tu tak keluar. Dia lambat sikit. Oh, patutlah internet sekolah ni. Okey. Patutlah kamu blur. Berapa kali dah jadi macam tu? Baru ini je. Baru ni je. Okey, alright. So Ainatul, boleh tak cikgu gabung dua tu?
Boleh? Boleh. Aku tak tahu korang ni dengar ke tak suara aku ni? Dah tak respon lambat ni. Ainata, kau dengar ke tak suara aku? Dengar. Dengar. Okey, kalau dengar cakap gabung 2 kali 3 6 kan. So kalau kamu tak ingat hukum indeks memang mampuslah kat sini. So kalau tak ingat hukum indeks, terpaksalah anggap dia U dengan V. Boleh juga tapi rugilah, rugi. So yang ni 6x kuasa 7/2. Boleh pakai single punya. So problem yang begini, problem yang nak perangkap pelajar, dia ingat ini problem UV. So tak payah pun sebenarnya. Okay, so cikgu revise sikit apa yang kamu tengok daripada video. Let's say kita ada set x tambah 8 darab dengan 2x tolak 3x square kuasa 7. So contohnya begitu. So apa-apa pun tengok rumus dahulu. Kalau y sama dengan uv, kita akan dapat dy dx sama dengan v. Dia akan start dengan v dulu. Kalau kau start dengan u, dia sama je jawapan tapi bahaya sebab dia ada kaitan dengan yang kes keempat. So start dengan v dulu, du dx, baru kamu akan tambah u dv dx. Sini ada 4 benda tau geng. V1, du dx 1, u1, dv dx 1. Ada 4 benda. So kalau ada 4 benda kamu nak buat terus sekaligus, boleh crash tengah jalan lah. So kena buat dengan slow and steady. So u kat depan, tukar dulu power half. V dekat belakang, so tak payah tukar apa-apa sebab V ni cantik, bracket power. So u kita asingkan, V kita asingkan. So bila kamu dah asing begitu, kita cari je lah du dx macam biasa. So yang ni kita dah tengok je. So du dx cikgu akan dapat berapa? Case single ke case bracket tu? Dah suruh nyanyi kot tengah hari ni. Ainul, kita nyanyi dulu jom. Sir, whiteboard hilang. Whiteboard hilang pula dah. Okay. Aku nak nyanyi tengah hari butir ni pun aku dah masa ke-6 dah ni. Aku tak larat lagi ni. You guys kelas yang masa ke-6, masa ke-7 saya pun dah macam ni dah. Okay, alright. So ini hanya case yang kedua. Kita dah tengok kali ketiga dah ni. Kali pertama, kamu tengok. Kali kedua, kamu tengok dalam video ni kali ketiga. So power front, power minus 1. And then kita differentiate inside. Beza dalam, kita dapat 1. Lakilah kat situ. So cikgu tak tulis setengah tolak 1. That is too simple. Setengah tolak 1 cikgu tak tulis. Cikgu kira terus. So V dv dx pula. So dv dx pula kita ada. So power front, power minus 1. So dah tak muat dah tu. This is gonna be confusing for you guys. So cikgu akan padam dulu yang sebelah kanan. So kita punya V adalah 2x tolak 3x kuasa 2 kuasa 7. So dv dx power front, power minus 1. And then of course cikgu akan sentiasa wajibkan semua orang untuk tulis dulu. So Azwa Safrina pula tu 5 ada ni. Nabilah Nurizati, beza dalam dapat apa Nabilah? Apa? Beza dalam tu dapat apa Nabilah? Negatif 2 tolak negatif 6x. Very good. Perfectly done. Okay. So dekat sini kita mungkin boleh darab 7 dengan 2 tolak 6x. Kalau nak memudahkan jalan kerja, kita darabkan nombor dengan benda yang boleh. Kuasa 6 jangan kacau Bracket kuasa 6 ni memang tak boleh kacau. You nak kacau, you kena expand 6 kali. Memang tak boleh kacau lah. So 7 dengan 2 tolak 6x boleh kacau. So kita akan dapat 14 tolak dengan 42x. So 2x tolak 3x kuasa 2 kuasa 6 memang tak boleh kacau. Itulah penghujung kepada dv dx kita. So cara cikgu untuk ingat benda ni dengan cepat, kalau kamu tak suka refer dekat depan punya formula, so kalau y, u, v dalam kepala cikgu terus ada.
Y prime adalah UV prime tambah VU prime. Ini cara cikgu ingat. Ambil dulu VU prime tambah, kita kena start dengan V. Kalau start dengan U, dia akan keliru nanti. So, VU prime tambah dengan UV prime. So, ambil je lah V. Oh, setuju. So, mana cikgu dapat V? Ni V. V yang kita tulis kat atas tu. Itu V. Ambil je lah U prime. So, U prime adalah jawapan kepada du dx yang ni. So, hati-hati dekat situ So, du dx cikgu adalah U prime. Benda yang sama sahaja. Letaklah 1/2 darab dengan X tambah 8 kuasa negatif setengah. 1 tak perlulah. Lepas tu tambah. VU prime pula. So VU prime dia akan ambil, UV prime dia akan ambil U dulu. So U kita ada X tambah 8 kuasa setengah. Dan jawapan yang tadi ya, di X yang paling panjang tadi adalah 14 tolak 42X. 2X tolak 3X kuasa 2 darab 6. So that's our life. Sebelum kita pakai. Sebenarnya ni apa ni? Ni kecerunan ni semua ni. Semua ni adalah kecerunan yang kita akan pakai dalam subtopik ketiga nanti. So belum lagi masuk. Ada soalan tak di mana-mana? Silakan kalau ada. Sila. Cik abang, cik adik. Cik abang ada 2 orang je kat sini ni. Lama dah tak bersuara cik abangnya. Zarif, Zarif. Ish, semua tak ada voice ke cikgu tak berbunyi ni? Sekejap, tengah brains. Okay. Tadi cikgu panggil Zarif tak berbunyi. Engkau dah berbunyi tadi. Ya, sir. Baru nak jawab, sir. Tak, tadi mic problem. Mic problem. Engkau faham ke tak aku tulis yang benda ni? Yang VU prime tu saya tak faham. Prime ni hanyalah pembezaan. So kalau orang tak nak tulis du dx, kita tulis prime. Bukan negatif 1 Negatif 1 maksudnya inverse, songsang. So yang ni maksudnya dy dx. Kalau you rujuk rumus kat depan, panjang. Kalau kamu otak, kamu kan power. Ingatlah, okay, kalau y sama dengan uv, dy dx sama dengan v darab du dx tambah u darab dv dx. Payahnya nak hafal benda macam tu. Sebab tu cikgu ingat cara lain, Zarif. Cikgu ingat, ambil v u prime, maksudnya v du dx. Tambah uv prime, maksudnya u darab dv dx. So u prime tu maksudnya beza u. V prime tu maksudnya beza v. So tu cara kita ingat kalau nak hafal rumus. So vu prime tambah uv prime. Ada soalan lain? Selain pada soalan Zarif tadi. Tidak ada. Hey. Okey, tidak ada. Kita masuk kes keempat. So kes keempat, kita ada 2 function yang dibahagikan. So of course kita boleh ada beberapa keadaan. Sama ada kamu ada single bahagi dengan bracket power, ataupun kamu ada bracket power bahagi dengan single, ataupun kamu ada case yang paling kritikal bila kita ada bracket power divide by bracket power yang lain. So of course yang last tu paling susah sekali nak buat. Sebab dia panjang lah. Dia panjang. So kalau single bahagi single, tolonglah jangan pakai U per V. Tolonglah jangan pakai U per V. So kita just permudahkan dan kita pakai je yang single punya problem. So I'm gonna do the last one here. So last one here, kita kena tengok dulu rumus dia. So kalau kamu tengok senarai rumus dekat depan, memang dia bagi cara panjang. Jadi dia start dengan V juga, dia memang akan darab dengan du dx. Dia memang akan ada u dengan dv dx, cuma pelajar lupa tolak kat tengah-tengah ni. Tu yang bahaya. So kalau tambah juga, tak jadilah product rule.
Tak jadilah division rule. So dia jadi pula yang kes nombor 3 tadi. So rujuk rumus ni benda yang dah ada kat depan. So impossible untuk kamu ni salah salin rumus sebenarnya. So, siapa salah lagi boleh sekeh-sekeh kepala tu salah salin rumus lagi daripada depan. So cara cikgu ingat senang je. VU prime minus UV prime divide V square. Tu cara cikgu ingat. VU prime minus UV prime bagi V square. So for example problem kita, let's say cikgu bagi GX sama dengan X square minus 3 divide by set X plus 2. 2X plus 2. So X square tolak 3 tu dia tak jadi kuasa, tak best lah. So kita letak kuasa sikit, kuasa 4. Baru dia jadi interesting problem. Sama-sama. Kita buat sama-sama. So Damia. Yes, sir. Boleh tak cikgu angkat yang bawah tu pergi atas, Damia? Boleh. Boleh. So kalau kamu selesa angkat yang bawah tu pergi atas, Damia, you boleh pakai kes yang ketiga, Damia. So kalau kamu tak selesa angkat yang bawah pergi atas, kamu akan terus je lah. You ambil yang atas dan V kita ambil yang bawah. Yang bawah tu cikgu tukar terus jadi power. Power half, right? Cikgu tak perlu jelaskan dah, semua orang dah faham power half tu. Okay, du dx atau u prime. Cikgu nak yang tak pernah cakap lagi jawab. Putri. Ni suara mahal ni. Putri ni. Nah Putri, dapat apa Putri? U prime. Empat. 4. Dalam kurungan X kuasa 2 tolak 3. Lepas tu 3. Lepas tu bezakan yang dalam tu. Dapat berapa bila bezakan? 2 tolak 0. 2. 2 sahaja. 2x ke 2? 2x. 3 kalau beza dapat apa? 0. Kosong, betul. So 4 dengan 2 boleh settle jadi cantik kan? Jadi 8x tu. Betul. So 4 dengan 2x kita masih boleh cantikkan jadi 8x. So bracket power 3 memang tak boleh kacau lah guys. Tak boleh kacau yang tu. Okay, V prime pula. Nak tanya Faris pula. Faris, V prime Faris. Faris menghilang di manamu. Fatihah, V prime Fatihah. Also tak ada. Di manalah budak-budak ni kan? My problem set. Okay, tak apa. Fatihah boleh tulis Fatihah. Apa kamu buat? V prime. Pandai tak tulis dekat Meet? Sekejap. So yang lain boleh teruskan. Kalau nak buat sendiri dulu boleh teruskan. Kita raikan kawan kita yang nak tulis. Tak semestinya semua orang ada mic. Mana Fatihah ni? 5 tahun ke nak tulis Fatihah? Aina tu dah bosan dah tu. Soalan senang bagi dia ni. Ayo. Cuma dulu cikgu baru tunggu Fatihah tulis Fatihah tak apalah. Cikgu tanya orang lain lah. Kamu tak tulis lagi ni. Mana tulisan kau tak keluar? Shikin. 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 Nazifa. Yes, sir. Apa kita akan dapat? V prime. 1
kurungan 2x Yep. Mhm. kuasa negatif 1/2 Okay. ratio dia negatif x Aha. Apa dia? negatif x Negatif X. Kenapa jadi negatif? Bukankah kita differentiate 2X je kan? Differentiate 2X letak belakang dapat berapa? 1. Differentiate 2X. Differentiate 2X dapat 1. Kecerunan kepada 2X. Kecerunan kepada 2X berapa, Nazifah? Kecerunan kepada 2X, Nazifah, berapa? Hilang dah pula budak. oh tak ada Cikgu tanya, kecerunan kepada 2X berapa? kosong Ayah, Y sama dengan MX tambah C, Nazifah. Kalau Y sama dengan 2X tambah 2, kecerunan ni berapa? y mx lah MX tambah C kan? So, kecerunan ni berapa? 2 Itulah perbezaan dengan kecerunan benda yang sama. Benda yang ada kuasa memanglah kita power from power minus 1. So, benda yang ada just tak ada kuasa macam yang ni. 2X. Perbezaan dia adalah kecerunan dia, iaitu 2. Tambah 2 dekat belakang tu, kita tak boleh kira beza dia. Mana ada 2 tu C mana ada kecerunan. C mana ada kecerunan. Okay. So, it's a note to Nazifah and all of you yang tak jelas, kes yang tak ada kuasa ni macam, apa sah aku boleh buat yang ada kuasa? Bila tak ada kuasa macam bila? Sudah. Kalau boleh ingat MX tambah C. MX tambah C, kecerunan dia 2 dalam kes ni. So, kecerunan ialah pembezaan. Ingat betul-betul sampai ingat. Okay? So, setengah dengan 2 boleh dipermudahkan. Setengah darab 2 dapat 1, maka kita tinggal bracket tu sahajalah. Kita tinggal bracket sahaja. Which is 2X tambah 2 kuasa negatif setengah. And ini tak cantik, tak apa, kita tengok kejap lagi. So, walaupun let's say you faham yang ni kan, orang yang berjaya sampai sini pun kan, cikgu sudah mula kegembiraan tau. Cikgu sudah mula menangis kegembiraan tau. Dia tahu ini atasnya U, bawahnya V. Bila ada U, boleh cari U prime atau du dx. Bila ada V, boleh cari V prime atau dv dx. And then, blur dah tak tahu nak buat apa. Sekurang-kurangnya kat situ cikgu dah menangis kegembiraan. Bawah tu cikgu gembira tak apa menangis lah. Orang tak berani nak proceed sampai sini pun. Dah case single pun tak faham, case yang bracket power pun tak faham. Macam mana nak faham case yang UV dengan U per V? So, kamu kena tanam benda tu perlahan-lahan dalam kepala kamu. Nanti lama-lama dia lekat lah. So, tengok rumus ke atas. Kita buat je lah dy dx dia. So, ini noob lah. Mana ada orang tulis dy dx? Sebab ini pakai G. Orang tulis apa? Kalau G pakai apa? Orang tulis apa? DGDX. DGDX. DGDX tu terlalu pro pula, Azwar. Yang ringkas dia apa? G prime. G prime. Thank you, Ainatul. Sama je ni. Kau tulis 2DX pun orang faham. Kau tulis DGDX pun orang faham juga. Tapi yang paling smooth, yang paling pro adalah G prime X. Cara ringkas menulis pembezaan kalau ada function. So, ikut je rumus ke atas. So, kita ada 5. V, du dx, U, dv dx dengan V square. So, kita ada 5. Hati-hati . So, hati-hati ambil dia. Cikgu akan mula dengan V. Mula dengan V dulu. So, mula dengan V. Ambillah V. Nak pakai setengah boleh, nak pakai set pun boleh. So, kita salin je lah yang setengah tu. Senang cerita, kita pakai setengah sahaja.
So V, lepas tu du dx. So du dx yang mana? Du dx yang bawah ni. Kita dah jumpa dah du dx yang ni. Allahu Akbar, nak ambil highlighter tak nak jadilah pula. Eh. Baru dapat ambil. Ni adalah du dx. Dari tadi cikgu tekan, tak dapat tekan. So 8x darab dengan x square tolak 3 kuasa 3. Itu baru V du dx. Nak kena tolak lagi, ya Allahu Akbar. So u dv dx. X kuasa 2 tolak 3 kuasa 4 darab dengan dv dx. 2x tambah 2 kuasa negatif setengah. Lepas tu bahagi V kuasa 2. Bahagi V kuasa 2. So V kuasa 2 adalah 2x tambah 2 kuasa setengah. Itu baru V. Dan rumus dia kena V kuasa 2. So yang ni kamu kena kuasa 2. And do you know how much is this? Siapa boleh teka berapa markah ni? Geling je tahu. Aina tu. Teka lah. Azwar geling je. Azwar sengih. Kau rasa berapa Azwar? 6. Weh, 1. 1. Ini baru subtopik pertama. Ada 4. Single, bracket power, UV, U per V. Semua ni 1. Wamak. Boleh keluar mana-mana sahaja. So, topik kategori yang payah sebegini bagi cikgu senang. Kacang bagi cikgu. Bagi korang dia jadi payah. Bagi KSSM, ini kategori soalan payah. Memang markahnya sikit. Dia memang untuk budak-budak yang A, B+, A- dengan A+ punya student lah. Biasa orang buang lah topik ni. Set hari tu punya expo. Oh, cikgu dah tengok hari tu punya paper kan. Cikgu tak tengok, cikgu dah. Ada budak-budak jawab kan KSSM hari tu kan. Kertas 1 susah gila bab. Ya. Susah. Seperti setiap tahun memang susah. Kertas 2 ada sinar sedikit. Tapi yang ni jadi soalan pilihan. Tapi abang bab ni, iaitu bab 3. Lepas habis bab ni, maybe another month kot baru kita jumpa bab 3 tu. Masuk soalan wajib. Soalan wajib yang tu lagi sakit hati. Yang tu abang kepada yang ni. So kalau kamu tak faham ni, dia akan krik-krik sikit lah abang dia. Tak boleh buat semua, tapi kamu akan krik-krik sikit. So ada possibility untuk dia keluar soalan wajib lah. Alright, so apa yang kita perlu buat dekat situ? Ini macam, habis cikgu saya nak kena pemudahkan yang ni lah. Kalau if you wish to, then boleh dapat markah kedua kot kalau dia suruh permudahkan. So kita cuba permudahkan. So cikgu nak ajar sikit lah sebab kita dah belajar set. So 2x tambah 2 kuasa setengah, cikgu tukar jadi set. 8x memang tak boleh buat apa-apa. X kuasa 2 tolak 3 memang tak boleh buat apa-apa. Tolak. Lepas tu x kuasa 2 tolak 3 kuasa 4. Cikgu hanya salin saja. Yang masalah tu kuasa negatif setengah tu. So kuasa negatif setengah, cikgu akan bawa bawah dulu. Jadi kuasa setengah. So ini baru yang atas, bukan yang bawah. So yang bawah tu, bila kuasa 2, V kita, setengah darab 2 jadi 1. So cikgu akan dapat 2x tambah 2 sahaja dekat bawah. Tidak perlu lagi bracket. So problem kita dekat yang atas sebenarnya. So kamu tengok yang sebelah atas ni kan. So cikgu akan buat tanda sikit. Daripada negatif setengah, dia jadi per kuasa setengah. Per kuasa setengah tu pun tak cantik. So kita tukar dia jadi set. So kita tukar yang ni jadi set. Kita balik pada asal. So kalau kamu perasan, 2x tambah 2 ada 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. So kalau kamu nak permudahkan yang ini, kamu tak boleh campur 3-3 ni sekaligus. Kamu kena buat yang atas dulu. So cara profesional adalah kamu ambil yang atas dengan yang bawah. Cikgu ambil kedua-dua ni, yang atas dengan yang bawah. Sebab yang ni adalah pecahan atas bahagi bawah. Walaupun di sebelah atas ada pecahan. Kalau cikgu darab dengan set 2x tambah 2. Cikgu darab dengan set 2x tambah 2. Dekat sebelah atas,
dekat sebelah bawah kena darab juga dengan set 2x tambah 2. Sebab kalau kita nak tukar pecahan, iaitu pecahan setara, equivalent fraction, atas kena darab, bawah kena darab. So kalau cikgu darab kat sebelah atas, 2x tambah 2 akan darab sekali lagi dengan 2x tambah 2 set. 8x tu memang 8x lah. X kuasa 2 tolak 3 tu memang x kuasa 2 tolak 3 lah. So yang sebelah kanan, dia akan darab juga. So ini macam kembang 2 kali. Yang depan tu besar, darab dengan 2x tambah 2. Jadilah darab dengan 2x tambah 2 set. Tapi yang sebelah kanan akan mati. Sebab tu cikgu darab dengan set 2x tambah 2. Namun yang sebelah bawah, dia akan jadi 2x tambah 2 darab dengan set 2x tambah 2. So baru dia jadi pecahan yang boleh diterima lah kalau tak nak teruskan pun. Cuma yang depan set dengan set tu kalau kita darab, dia akan jadi apa bila set darab set? Set darab set akan jadi apa? X. Dia akan hilang set tu. So yang atas sahaja yang perbezaannya differentiation. Yang case U per V. Yang bawah tu algebra form 2 sebenarnya. Form 1, form 2. Bukan level form 1, form 5 ni. Cuma kita tidak ada masa untuk praktis masa lower form. Kita tidak ada masa untuk praktis masa lower form. Baik. Cikgu teruskan. So kalau cikgu nak teruskan yang ni, of course, set akan kita boleh permudahkan. So kita akan dapat 2x tambah 2 je lah. So bila kamu buat 2x tambah 2 dengan dapat x macam ni, dia salah lah sebab 2x tambah 2 tu dia masih lagi mendarab. Kamu kena letak kurungan lagi. Masih ada kurungan. Set 2x tambah 2 darab set 2x tambah 2. And then x kuasa 2 tolak 3 tu, kita tak boleh buat apa-apa kecuali ada satu benda lah kita boleh buat sebenarnya. So yang bawah tu kamu kena macam fikir sikit lah. Sebenarnya kita boleh darab 2x tambah 2 kuasa 1. 2x tambah 2 kuasa setengah. So yang sebelah bawah tu, 2x tambah 2 kuasa 1 darab dengan 2x tambah 2 kuasa setengah. Bila kita darab, kuasa akan tambah. So kita akan dapat 2x tambah 2 kuasa 1 tambah setengah, iaitu 3 per 2. So 2x tambah 2 kuasa 3 per 2. So the point is here now, I'm not just trying to let you understand U per V. Cikgu tengah touch up kamu punya set dengan algebra pada masa yang sama. So kalau dah sama begini, dia akan jadi 3-4 markah punya soalan lah. Dia suruh cari pembezaan dalam sebutan termudah. So kena sambung lah kalau dah dapat markah ekstra. Kalau tak dapat 1 je lah. Even so, if you stop now, dia masih belum mudah lagi. Kerana kita ada faktor yang sama antara dua sebutan yang berbeza. Kita ada dua sebutan ni guys, sebab yang depan ni kita kira satu sebutan, yang belakang ni kita kira satu sebutan. So kita ada dua sebutan. So bila ada dua sebutan ada faktor yang sama, kita boleh keluarkan faktor yang sama, iaitu faktor yang sama yang terbesar adalah x kuasa 2 tolak 3 kuasa 3 yang terbesar. So tolak tetap tolak lah. Tolak tetap tolak. So yang depan, cikgu boleh darab sebenarnya. Dia akan jadi 2x darab 8x jadi 16x kuasa 2. 2 darab dengan 8x jadi 16x. So yang belakang ni dia kuasa 4 tau. So bila kamu dah keluarkan faktor kuasa 3, dia akan tinggal kuasa 1. So dia akan tinggal kuasa 1. So kuasa 1 nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa. So yang bawah tak boleh nak buat apa-apa dah. So this is not easily soalan SPM. I'm trying to let you understand set dengan algebra for your upper university and pre-university nanti. Sebab tu cikgu teruskan ni. So 16x square boleh tolak dengan x square jadi 15x square. And then kita akan ada x square tolak 3 kuasa 3. And then bracket dalam tu jadi 15x square. And 16x memang tak boleh buat apa-apa. Tolak 3, tolak-tolak jadi tambah 3. Tak boleh buat apa-apa. Dekat bawah pun dah jadi tambah 2 kuasa 3 per 2. Dah tak boleh buat apa-apa. That's yang paling simple kepada permudahkan untuk soalan ini. Ada soalan mana-mana sila tanya.
Cikgu tak nak tak nak sahaja kamu faham konsep pembezaan, differentiation, cikgu nak juga kamu makin power kamu punya algebra. So that's why cikgu teruskan algebra kamu ni. Yang paling kritikal adalah step ni. Sebab kita nak hilangkan kuasa kepada, nak hilangkan pecahan dekat atas. Pecahan yang berada di atas pecahan. Cara yang paling cepatnya darab dengan pecahan tu. Darab dengan pecahan tu. Okey, soalan dipersilakan. Mana-mana silakan. Husna, oh Nabila Husna. Awak ada ke tak ada? Manalah anak aku seorang ni. Farid. Macam panggil dalam kelas dah aku punya suara ni. Padahal korang dengar pun. Aina tu, tak ada soalan nak tanya? Hebat korang ni, tak ada soalan nak tanya ni. Okey. Dalam banyak-banyak topik maths, topik ini paling dibenci. Yes. Semua orang tutup dia punya boleh kata tutup hatilah, aku tak kisahlah cikgu tak nak marah ke apa ke, aku tak nak ambil topik ni. But trust me, kalau you proceed dengan engineering, medic, law cikgu tak pasti, architecture, art, confirm kamu akan jumpa yang ni banyak. So cikgu baru je sembangan Aji apa benda tak? Aisyah. Sini kamu dengan siapa nama dia tu, Iman Nilam dengan Nilam medik. So dia belajar integration by part. Bab yang ni abang dia bab 3 tu dia ada yang bab 3 SPM tu dia belajar sikit je, bab 2 dia belajar banyak, bab 3 abang pada yang ni dia belajar sikit je masa SPM. So yang ni dia akan sama dekat yang kakak kamu ambil. Baru je 2-3 hari lepas dia jumpa saya. Cikgu, kita orang dah belajar integration by part cikgu. Allah Akbar. Kan best kan? Biasa tak ambil med. Tak biasa. Walaupun nak ambil medik, masa asasi tu dia orang kena ambil juga calculus. So calculus ada 2 bahagian. Satunya differentiation, satu adalah integration. Musuh kepada ramai orang ni, D, dx, lawan dia, abang dia adalah integration yang ni. Ni bab 3, ni bab 2. So ni bab 2, ni bab 3. Cikgu tak nak cerita lagi lah. Nanti kamu ting ting tong terus give up. Okay, semua orang buat soalan cikgu ni sekarang. 2 soalan. Nombor 1 dengan nombor 2. Kenapalah cikgu buat sama dengan kat situ? Nombor 2. Tak faham tanya sekarang. Ada lagi 10 minit lebih kurang insyaAllah. Oh, tak sempat nak tengok abang kakak kamu masuk exam last kelas kamu. Tak apalah. Pandai-pandailah dia orang. Kecuali budak Eko ada esok last. Budak tak ambil Eko hari ni last. Habis dah masa depan dia orang, masa sekolah dia orang melangkahlah ke alam yang lebih mencabar. Kita alam untuk melawan tek buka muka dengan tak buka muka pun tak lepas lagi. Come on, I know you guys can do it better. And I do hope you takkan berdepan dengan situasi nak kena ada online meeting dan sebagainya. Tapi you have to develop that skill we never know. Kemana perginya technological world masa depan, maybe orang jarang bertemu depan muka dah. So siapa yang tak ada idea, sila kemukakan sekarang. Cikgu akan share macam mana nak buat. Sir,
Ya. Kalau yang macam tadi soalan yang atas tadi tu, Faham? kalau soalan ni kan pecahan kan. Mhm. Kalau yang bawah tu, bawah atas kan jadi negatif 1/2. Jadi Betul. dia sama je yang cara dia dengan yang darab tadi. Betul. Kamu boleh pakai kes ketiga. Oh. Cuma cikgu tunjuk kes keempat ni, kalau tak nak pakai cara yang menaikkan ke atas, dah pakai kes yang ketiga. Cikgu kena buka juga for the sake of knowledge, sebab kita akan ada algebra yang perlu cikgu tunjuk yang tu lah. So, tak semestinya dia bagi soalan yang bebas, Azwar. So dia kata boleh jadi kata by using, dengan menggunakan petua hasil bahagi. So kamu tak ada choice. Boleh juga dia kata cari dy dx sahaja, boleh. Boleh juga dia kata menggunakan petua hasil bahagi. So kamu tak boleh pakai UV. Kosong lah sebab kamu tak ikut arahan kan. So that's why cikgu kena tunjuk juga macam mana nak pakai tanpa dia bawa naik atas. So Azwar tanya kalau bawa naik atas dia jadi kes yang ketiga ke? Yes. Kalau cikgu bawa naik atas, dia akan jadi U darab V sahaja. 2X tambah 2 kuasa negatif setengah. So ambil lah yang ni sebagai U, yang ni sebagai V. So buat je lah pakai kes yang ketiga. Kes yang product rule. Petua hasil darab. Boleh. Tidak ada masalah Azwar. So jawapannya tak sama ke? Sama, tapi dia akan berbeza bentuk. Nilai dia sama tapi bentuk dia berbeza. Macam 1/2 dengan 0.5, nilai sama tapi bentuk berbeza. So dalam algebra payah sikit kita nak explain pecahan dengan yang tak pecahan sama. Dalam nombor senang kita explain pecahan dengan bukan pecahan sama. Amina, oh Amina, senyap tak berbunyi hari ni Amina. Di mana kamu Amina? Ada sir. Ada. Zulaikha, how are you doing Zulaikha? Elok. Hello. Are you following so far? So lah. So. So dah start belum nombor 1 tu? Nak buat. Okay, tengah nak buat. Teruskan. Lagi 2 minit cikgu akan buka jawapan untuk nombor 1. And then boleh bincang. Siapa yang tak tahu tanya terus tahu. Sabrina, how you doing Sabrina? Okay sir. Okay, oh Sabrina okay aja. Dah siap nombor 1? Tengah buat. Tengah buat. Nabila Husna dengan Syikin. Daripada tadi cikgu panggil tak ada lagi. Syikin, oi Syikin. Crash ke? Letih dah kot. Pinjam sinarmu Nur Nilam Sari, buatku malam. Kabus berlagu bagaikan awan, menyekat maksud di sempadan. Redup yang ku sangkakan awan. Mia, okay Mia? Merasa berdiri dalam lena. Cikgu tengah main medal, cikgu ni ingat zaman-zaman muda. Sekarang tak ada masa dah nak berlari sangat. Busy. Ingat cikgu lari 42 km ni. One of them. Cikgu lari 5 kali dah maraton. Dia tulis kat situ. Run for a reason.
Ni Standard Chartered KL Marathon. InsyaAllah tahun ni ada balik dah. I'm so gonna go for it. So, macam kamu jugalah, study for a reason. What is your reason? Hanya kamu je yang boleh jawab. Okay, cikgu buka jawapan kepada yang pertama. Siapa yang nak check, boleh sama-sama check. Tandalah betul kalau betul. Kalau salah, pangkah di mana dan tanya cikgu kenapa. Cemu masa. Okay. Saja je cikgu Alex. So our time is up. Actually, tak apa. I am gonna just write the answer for the first one and the second one is your homework. Let's see how you did for that. So that's the final answer. Kalau kamu tidak permudahkanlah. UDVDX kita yang payah sikit. UDVDX kita yang payah. Cikgu hanya turunkan X kuasa 5, cikgu turunkan kuasa negatif setengah, itu sahaja. So boleh darab yang atas tu jadi 12X tambah dengan 9. Alright. So basically itu sekurang-kurangnya lah. Kalau kita nak pro, kita boleh cuba berhenti dekat situ untuk DVDX. Untuk DYDX pakai product rule. Pakai petua hasil darab ataupun UV. Okay, ada soalan di mana-mana tak? Sebelum kita habiskan. Korang dah dapat buku teks ke belum? Belum. Belum. Okey. Tidak mengapa. So di sini ku 30. Kita tengok. Kita sedang berada dekat sekarang page daripada 307 muka surat. Kita berada dekat muka surat wow. Kita dah berada dekat muka surat 57. Kita dah berada dekat muka surat 57. So cikgu nak bagi kerja rumah sedikit. So kamu tengok dekat sini. Cikgu pass dekat WhatsApp terus lepas ni. So tak perlu nak bazir masa, cikgu just letak dekat WhatsApp group kamu. So soalan untuk kerja rumah
Kita akan bincang semua pada hari Rabu. Untuk mana-mana yang kamu tidak faham, I'll put your work in the WhatsApp, okay? So that's it for today. So yang mana tak buka kamera tu, muhasabah diri dan improve diri kita di masa akan datang untuk lebih lagi berani participate bersama-sama dengan kawan-kawan kita dan cikgu lah.